Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah untuk sama-sama insya-Allah kita zoom bacaan daripada surah yang ke-67 yang bermaksud kerajaan, iaitu surah Al-Mulk. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebentar lagi ataupun apa yang kita lakukan ini akan menjadi pelindung bagi kita di alam barzakh, umpama bulan yang menerangi kegelapan malam. Kelebihan surah Mulk, saya kira ramai dah tuan guru dan juga ustaz-ustaz kita yang membicarakan tentang kelebihan surah Al-Mulk. Tapi jauh daripada itu, saya ingin mengajak semua untuk melihat tentang apa sebenarnya ada pada keseluruhan Al-Quran itu sendiri. Berkenaan dengan surah Mulk, satu surah dalam Al-Quran, sekiranya kita beramal dengannya dan orang yang membacanya, apatah lagi bagi orang yang dapat menghafaznya, dia akan terlepas daripada siksa kubur. Ini adalah salah satu daripada kelebihan yang digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surah Mulk. Apakah surah? Yang kita bacanya, beramalnya dan menghafaznya akan menyebabkan kita terlepas dari siksa kubur. Itulah dia, surah Mulk yang mengandungi 30 ayat. Atau surah ini juga disebut sebagai At-Tabarak, yang bermakna Maha Suci. Sebab itu baginda Nabi SAW menyarankan kepada umatnya supaya jangan sekali-kali meninggalkan bacaan Al-Quran. Bukan khusus pada surah Mulk sahaja, tetapi pada surah Al-Quran itu, jangan sekali di kalangan umat-umat aku, kata Nabi, meninggalkannya. Hati orang membaca Al-Quran itu akan sentiasa damai dan tenang, dijauhi daripada bisikan syaitan, dan akan menjadikan dirinya seseorang yang sangat-sangat dihormati Al-Quran. Menjadikan siapa pun yang kecil akan kelihatan besar di pandangan manusia yang lain. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya mafhumnya, Al-Quran mengandungi satu surah yang terdiri daripada 30 ayat yang akan mensyafaati pembacanya sehingga ia akan diampunkan, iaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, At-Tirmizi, Riyadhus Shalihin dan Imam Ahmad. Dan di antara azab kubur itu didatangkan juga saat kita mati nanti, dua malaikat yang paras rupanya tersangat-sangat pengis, iaitu Munkar dan Nakir. Digambarkan sekiranya manusia melihat wajah malaikat azab ini, mereka akan pingsan. Di tangan para malaikat ini ada besi tukul. Saat dia menghayunkan tukul itu, nescaya akan hancur semua gunung yang ada di muka bumi ini. Bagaimanapun khabar baik, wa basyiril mu'minin, bagi mereka orang mukmin yang menjadikan surah Al-Mulk sebagai bacaan hariannya, dikubur kelak. Surah Mulk akan menjadi pelindung dan menjadi penghalang bagi mereka yang mengamalnya daripada disiksa oleh dua malaikat.
Di dalam kubur orang yang meninggal dunia akan didatangi malaikat azab bermula daripada kakinya untuk menerima hukuman. Sayyidina Abdullah Ibn Abbas berkata, siapapun yang membaca surah Mulk sehingga menjadi ahli zikirnya, nescaya orang yang membaca dan mengamalkannya akan mendapat bantuan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Azab datang dari kepala. Terdengar satu seruan, tidak boleh engkau datang ke pihak kepala ini kerana yang adanya surah Mulk. Sekiranya seorang itu selamat daripada siksaan alam barzakh, dia juga akan selamat menghadapi permulaan akhirat yang jauh lebih besar dan juga lebih dahsyat. Jika seseorang itu sudah menerima siksaan di al-barzakh, maka sudah pasti dia juga tidak akan selamat menghadapi kecelakaan lebih besar yang bakal menunggunya selepas itu. Maka dengan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berapa cara selamat selesa saat kita berada di alam barzakh, iaitu antaranya membaca surah Mulk pada setiap malam sebelum tidur. InsyaAllah sama-sama kita amalkan. Saya dan juga semua viewers, kita pastikan mengambil sedikit masa untuk membaca surah Al-Mulk, dengan harapan apabila biasa melazimi bacaan surah Al-Mulk dan andai kata ditakdirkan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa serta akan mengharumkan perkuburan kita menjadi sebahagian taman-taman di dalam taman syurga. Jadi sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahawa sudah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi kita, tidak akan tidur selagi tidak membaca Tabarakalladzi biyadihi al-mulk dan juga Alif Lam Mim, iaitu surah Sajadah. Setiap orang beriman tidak boleh memandang terlalu ringan perihal di alam barzakh yang bakal kita semua lalui nanti apabila sampai saatnya. Persediaan yang wajib dilakukan, jangan setiap langkah, jaga setiap langkah, serta pertuturan seharian kita supaya terhindar daripada mendapat pengakhiran yang buruk. Abu Darda berkata, 3 perkara yang membuatkan aku ketawa dan menyebabkan aku menangis, kata Abu Darda. 3 perkara, iaitu orang yang mengejar dunia padahal kematian sedang mengejarnya, dan juga seseorang yang banyak ketawanya ketika tidak tahu adakah Tuhannya redha kepadanya ataupun memurkainya. Dan yang ketiga, individu yang lalai padahal Allah tidak pernah lalai kepada kita. Rasulullah SAW juga mengajar untuk mengamalkan satu doa bagi memohon perlindungan dari azab kubur. Doa yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kelemahan, daripada malas, penakut, berlupa, bakhil, dan aku juga berlindung denganmu daripada siksa kubur dan fitnah hidup dan mati. Hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa jubni wal harami wal bukhl wa a'udzu bika min azabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Yang bermaksud seperti mana saya sebut tadi, ya Allah, kita berlindung daripada kelemahan, malas, penakut, pelupa, bakhil, dan berlindung dengan Allah daripada siksa kubur dan juga fitnah hidup dan juga mati. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah pendek tentang kelebihan yang ada pada surah Mulk, banyak hadis yang menceritakan kelebihan surah Mulk, ianya akan memberi kekuatan dan akan menambahkan keazaman
zaman kita supaya beristiqamah. Bukan saja dengan surah Mulk, bukan surah Al-Mulk, tetapi juga dengan Al-Quran itu sendiri. Muka surat 562, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya cuba pendek-pendek insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat pertama tadi, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in, itu tanwin bertemu dengan huruf qaf, huruf tinggi, huruf istilah. Dengung dia juga mesti tinggi. Sebab itu qari kebanyakan banyak kehilangan markah. Saat mereka terjemahkan dengung dan ikhfa', dan dengung dan ikhfa' ini dia berbeza di antara satu dengung dengan satu dengung bergantung pada huruf yang dia bertemu. Di akhirnya qadir, kita tak ada cara dah. Muka kita ni mesti renyih sehabis-habisnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ayat pertama. Tetapi ayat yang kedua, wa huwal azizul ghafur, itu kena tebal. Bagaimana nak tebal? Tak ada cara juga. Kena muncul. Inilah kelebihan yang ada pada Al-Quran. Saat siapa dan apa pun para sumber kita, apabila kita menerjemahkan bacaan mengikut makhraj yang betul, ianya menyatukan muka-muka kita yang berbeza ini. Wa huwal azizul ghafur. Tadi sengih untuk ayat pertama, ayat kedua muncul. Terus lagi. Saya ulang balik dah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي نفور تكاد تميز من الغيظ ujung lidah gunting gigi kita wakaf dengan mati kawal saya ulang تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم lihat muka dia ada فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير فكيف كان نكير أولم يروا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات jaga di sini ya. Saya ulang. أولم يروا
wakaf itu madlim. Kita wakaf, hukum di situ adalah madlim. Fawqahum saffatin wa yaqbid. Kena ada tu dah. Saya nak bagi nampak, bagi clear tu wa yaqbid. Tapi bila kita dah boleh tu, fawqahum saffatin wa yaqbid. Lembutnya Nabi. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi utwin wa nufur. Ulang. بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita selesai bersama-sama kita bertalaki surah Al-Mulk pada malam ni. Kalau tempoh kita duduk bergumung ni, kita masih lagi sempit masa untuk duduk bersama-sama dengan Al-Quran.
Itu bahaya. Kerana di antara tanda-tanda berpalingnya Allah daripada kita, Dia akan sibukkan kita dengan hal-hal dunia, sehingga kita tidak ada ruang lagi untuk melakukan amal-amal yang soleh. Tetapi hari ini, kalau sampai kita duduk berkurung di rumah, duduk berkurung pun, gaji, maksud saya, kerjaan bagi duit kat kita, nak suruh kita just stay at home. Kita nak kontrol wabak COVID-19 ni. Pun begitu, kalau sampai kita duduk di rumah, gaji pun ada, maksud saya ada juga ganjaran daripada kerajaan semata-mata nak suruh duduk di rumah, kita masih lagi tak ada ruang duduk dengan Quran. Itulah amal malam bagi kita. Biarlah kita sibuk dengan Al-Quran. Kerana baginda Nabi SAW pernah bersabda, "Man syaghalahu al-Quran wa zikri, man as'al ladhi a'taitu afdal ma'u as-sa'ilin. Wa fadlu kalamillah ala sa'il kalam, ka fadlullahi ala khalqih." Surah Rasulullah. Siapapun yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, lalu menghayatinya, al-zikri, Allah akan kurniakan kelebihan baginya. Kelebihan yang Allah tak bagi pada orang lain walaupun orang itu duduk berdoa untuknya. Seterusnya pada Nabi mengingatkan kelebihan yang ada pada kalam. Allah ini melebihi apa juga kalam, dan kelebihan yang ada kepada Allah, kepada kalam Allah ini melebihi juga apa yang ada pada makhluk. Baik, sebelum itu saya ingin membaca sebuah hadis daripada Muaz bin Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Quran fa akmalahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu tajan yawm al-qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila hadha." Daripada Muaz bin Anas bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang baca Al-Quran tetapi syaratnya fa'akmalah, suara tak dengar. Siapa namanya? Tak apalah, insyaAllah lah. Daripada Muaz bin Anas, sesiapa yang baca Al-Quran dengan sempurna, fa'akmalah, baca Quran, tapi syarat dia mesti fa'akmalah, dengan sempurna, baca dengan berhukum, jaga bacaan. Kerana Allah muliakan satu kaum itu dengan Quran, dan Allah menghinakan juga satu kaum itu dengan Al-Quran. Orang yang baca A, dia akan dimuliakan. Orang yang baca tunggang langgang, tak jaga hukum-hukum, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, sila-sila nur iman takwa, insya-Allah. Baik, maksud siapa yang baca Al-Quran dengan sempurna lalu beramal dengannya, maka akan dipakaikan kedua ibu bapanya, akan mahkota pada hari kiamat. Sinarannya lebih baik daripada sinaran cahaya matahari yang masuk ke rumah di dunia saat kita berada dengannya. Kita mungkin tak sempat nak berdoa untuk orang kita. Kita mungkin bukan saja tak sempat untuk berdoa untuk orang, hatta kadang-kadang untuk diri sendiri pun kadang-kadang kita tak berdoa. Tetapi hanya duduk dengan Quran saja oleh lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang baca Quran syaratnya fa'akmal, dengan sempurna. Di hari kiamat nanti dipakaikan kedua orang tua kita akan mahkota di atas kepala mereka yang sinarannya melebihi sinaran matahari yang masuk daripada pintu-pintu rumah. Jadi soalnya, kalau kita baca, mak bapak kita mendapat ganjaran begini, seterusnya Nabi bertanya pula, agak-agaklah apa pandangan kita bagi orang yang membacanya. Mana-mana hadis Nabi yang meninggalkan ganjaran sebagai tanda soal, makanya
makanya disimpan dan dirahsiakan oleh Allah apakah pemberiannya. Saya ulang, siapa pun yang baca Al-Quran lalu beramal dengannya, maka baca Quran dengan sempurna dan beramal dengannya, kedua orang tua kita akan dibangkit, dihimpunkan daripada masyar dengan diletakkan mahkota di atas kepalanya, di mana sinaran mahkota itu melebihi sinaran matahari yang masuk daripada pintu-pintu rumah. Kalau begini sampai ganjaran untuk orang tua kita, kita yang membacanya pula, apakah pula pandangan kamu tentang bagi orang yang membacanya? Alhamdulillah, di kesempatan inilah saya akan cuba perbaiki lagi lah Facebook Live ni saya. Kadang-kadang tu tengok saya dia keluar macam-macam pula. So clear yang tu, clear yang ni. Tapi insyaAllah saya pun tak berapa nak mahir juga pasal Facebook Live ni. Saya baru nak berjina-jina. Walaupun saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Wan Hamidullah. Ustaz Wan Hamidullah yang memberi dorongan kepada saya untuk buat Facebook Live. Walaupun saya tidak ada cadangan dan tidak berhajat pun, tetapi atas dorongan daripada Ustaz Wan Hamidullah, maka saya berjinak-jinak lah dengan Facebook Live ni. Jadi insyaAllah kita tutup dengan doa tilawah. Kita buat nasyid. Saya juga suka buat nasyid. Jadi orang tanya, Nusina ke Nasina? Dua-dua boleh lah. Dan seperti dua-dua boleh. Nusina apa boleh, Nasina apa boleh. Tak ada menjadi soalan apa sangat. Cuma dari segi luah Arab saja, dia lebih kalau orang yang mahir Arab ni luah dan balawah dan sebagainya, dia kata Nusina tu lebih tepat lah. Tetapi kedua-duanya makna tak lari lah. Jadi insyaAllah kita doa tilawah. Suara slow pasal apa? Wan, insyaAllah Wan, nanti kita perbaiki Wan. Saya pun tak tahu pasal apa suara slow hari ni. Dekat handphone tu dah maksimum dah. Dah maksimum dah. Baik insyaAllah. Baiklah kita tutup dengan doa tilawah. Nanti saya cek tengok pasal apa. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik, kita akan paparkan di laman YouTube Sheila Algebra. Saya minta ke semua yang viewers supaya melayani YouTube Sheila Algebra dan minta subscribe. Jadi insyaAllah ada apa? Al-Badadi. Dia tulis Al-Badadi lah. Dia ada tulis Al-Badadi. Jadi saya minta sekali lagi, saya memang tak mahir pasal bab-bab ni. Jadi saya perlu panduan, perlu bimbingan. Jadi isteri saya ni duduk belakang tabir ni, dia yang terror. Dia tak ada apa benda yang dia tak tahu, semua dia tahu. Hebatnya Kak Ji. Alhamdulillah Kak Ji ni, insyaAllah. Baik, cukup dulu sekarang. Terima kasih semua. Baik. Aku liqauli hadza wa bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.